Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واهلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sihat? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, insya-Allah ta'ala kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar yang membahaskan tentang ilmu fardu ain, dan khususnya dalam pengajian kita ini kita membacakan bahagian akidah insya-Allah taala. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat pahala daripada kebaikan yang kita lakukan pada saat ini lillahi taala. Pada pengajian yang lepas kita telah pun mulakan syarahan makna syahadah yang pertama. Kita dah sebut apakah makna asyhadu, apakah makna la ilaha illallah, tapi kita belum habiskan lagi syarahan apa yang kita telah baca pada kelas yang lalu. Maka pada malam ini kita akan sambung syarahkan lagi apa yang kita telah baca pada pengajian yang lalu. Baik. Lillahi ta'ala, qala al-muallif rahimahullah, wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu an la ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahad al-awwalul qadim الحي القيوم الدائم الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد. Kata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, dan makna asyhadu, aku mengetahui di dalam hati, beriktikad dengan hati dan memperakui dengan lisan bahawasanya tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak boleh dibelah bahagi, kewujudannya yang tidak ada permulaan, Maha hidup, tidak berhajat kepada sesuatu selainnya, Maha kekal, Maha pencipta, Maha pemberi rezeki, Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Maka kita revise semula apa yang kita telah sebut pada pengajian yang lalu. Makna asyhadu datang dengan 3 makna, iaitu saya mengetahui dengan hati, saya beriktikad di dalam hati, dan saya memperakui dengan lisan. Dan makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah, iaitu tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah.
Bila kita nak sebut makna la ilaha illallah ini, jangan kita kata tiada yang disembah selain daripada Allah. Mesti tambah perkataan yang berhak. Tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Itu baru betul. Kalau tak ada perkataan yang berhak, ini menjadikan maknanya apa jua yang disembah oleh manusia di dalam dunia ini, itu merupakan Allah, dan ini satu makna yang salah. Kerana dalam dunia ini seperti mana yang kita tahu, bukan semua manusia menjadikan ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di luar sana ada orang kafir yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, sungai dan sebagainya, yang mana perkara-perkara ini bukan Allah. Maka kalau disebut tiada yang disembah selain daripada Allah, maka yang orang kafir sembah berhala, yang orang kafir sembah api, matahari, itu adalah Allah. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini makna yang salah. Maka bila kita nak sebut makna la ilaha illallah, kita kena tambah perkataan yang berhak. Tiada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka itu merupakan sembahan yang batil, yang tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Kemudian pengarang kitab sebutkan antara sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah, iaitu Al-Wahidul Ahad. Al-Wahid iaitu Allah tidak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Allah tidak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Dan Al-Ahad maknanya ialah yang tidak menerima belah bahagi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim. Allah bukan jisim, maka Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat jisim. Antaranya ialah menerima belah bahagi. Jisim menerima belah bahagi. Contohnya macam sebatang pen. Satu pen, tapi ia boleh dibelah bahagi, dipatah-patahkan, ia boleh menjadi beberapa juzuk yang lain. Itu jisim. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukan jisim. Allahu laisa jisman. Maka Allah tidak menerima belah bahagi. Okay? Kemudian kita sebut Al-Awwalul Qadim, iaitu Allah tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak diciptakan oleh sesiapa. Kewujudan Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Macam kita manusia, kewujudan kita didahului dengan ketiadaan. Sebelum kita diciptakan, kita tiada. Selepas Allah ciptakan kita, maka kita wujud, kita ada. Maka kewujudan kita didahului dengan ketiadaan. Maka kewujudan kita ini ada permulaan baginya. Adapun Allah, kewujudan Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu sedia ada, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Dia tidak diciptakan oleh sesiapa. Itu makna tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah itu ada permulaan, maka maksudnya dia bukan pencipta, ada yang menciptakan dia. Kalau dia bukan pencipta, maka dia bukan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak ada permulaan bagi kewujudannya. Kemudian kita sebut Al-Hayy. Pengarang kitab sebut Al-Hayy, iaitu Allah bersifat dengan maha hidup. Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak sama dengan kehidupan makhluk, kehidupan yang baharu. Kehidupan makhluk seperti manusia perlu kepada jasad, perlu kepada organ, perlu kepada darah, daging, tulang, roh dan sebagainya. Kehidupan Allah tak sama dengan kehidupan makhluk.
Kehidupan Allah tidak perlukan kepada darah, daging, tulang, saraf, jasad, organ, roh dan apa jua yang bersalahan dengan kehidupan makhluk. Kehidupan Allah itu tak sama dengan kehidupan yang baharu. Kemudian pengarang kitab sebut Ad-Daim, Al-Qayyum Ad-Daim. Al-Qayyum seperti mana yang kita telah sebut, ada dua makna baginya. Yang pertama, tidak ada pengakhiran bagi kewujudan Allah. Allah itu kekal, tidak binasa, tidak ada akhir bagi kewujudan Allah. Kalau Allah itu binasa, kalau Allah itu harus baginya binasa, maka nescaya dia bukan Tuhan. Nescaya dia bukan Tuhan. Binasa merupakan satu sifat yang lemah. Yang lemah mustahil baginya ketuhanan. Jelas Makna yang kedua, makna Al-Qayyum yang kedua ialah yang tidak berhajat kepada segala sesuatu. Yang tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang telah menciptakan segala makhluk. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak memerlukan kepada langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan manusia dan juga malaikat. Allah tidak memerlukan kepada manusia dan malaikat. Allah yang telah menciptakan arah dan tempat. Allah tidak memerlukan kepada arah dan tidak perlukan kepada tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua makhluk. Allah tidak perlukan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allahu la yahtaju ila syai'. Kalau Allah itu perlukan kepada sesuatu, maka bermakna dia lemah. Dan yang lemah mustahil baginya ketuhanan. Wadih, jelas? Baik. Ad-Daim juga maknanya tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Itu makna Ad-Daim, maha kekal. Okey, sekarang kita sambung yang baharu. Kata pengarang kitab, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Apabila kita sebut mencipta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya ialah yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu makna mencipta bila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mencipta dengan makna ini selain daripada Allah. Ingat, makna mencipta bagi Allah ialah yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu makna mencipta bagi Allah. Dan tiada yang mencipta dengan makna ini selain daripada Allah. Tak ada. Hanya Allah sahaja yang pencipta, yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Bila kita sebut Allah yang menciptakan air, maknanya Allah yang mengeluarkan air itu daripada tiada kepada ada. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengeluarkan manusia itu daripada tiada kepada ada. Itu makna mencipta bagi Allah. Kalau ada orang kata ada pencipta bagi alam ini selain daripada Allah, yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Mereka kata, sebahagian manusia kata, kalau ada orang kata ada yang mencipta, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada selain daripada Allah, ini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ada sekutu yang sama macam Allah yang mencipta, yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Barang siapa yang mempercayai seperti ini, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik
iaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Seperti golongan Al-Mu'tazilah. Tuan-tuan pernah dengar golongan Al-Mu'tazilah? Pernah dengar tak golongan Al-Mu'tazilah? Golongan Al-Mu'tazilah ini, ia satu golongan yang sesat, yang bukan baharu. Ia telah muncul sejak daripada zaman sahabat. Golongan Mu'tazilah, apa antara kepercayaan mereka? Antara kepercayaan mereka ialah hamba mencipta perbuatan mereka sendiri. Ini antara keyakinan golongan Mu'tazilah. Natijah keyakinan seperti ini mengatakan ada pencipta selain daripada Allah, ataupun Mu'tazilah kata Mu'tazilah kata hamba mencipta perbuatan mereka sendiri. Ini menjadikan setiap individu, setiap hamba, setiap manusia itu merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka pencipta sama macam Allah yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Ini bukan menjadikan satu sekutu bagi Allah, bahkan menjadikan setiap manusia sebagai sekutu bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Keyakinan ini merupakan keyakinan yang merosakkan iman, yang membatalkan keislaman seseorang. Keyakinan ini keyakinan yang kufur, yang membatalkan iman. Maka jangan seseorang beriktikad dengan keyakinan seperti ini. Bahkan keyakinan yang sahih, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kita meyakini hanya Allah sahaja pencipta bagi alam ini. Tidak ada pencipta selain daripadanya. Adapun bila kita guna perkataan, contoh, seorang manusia telah mencipta robot. Masalah. Contoh. Ini bukan makna manusia itu, orang itu, dia mengeluarkan robot itu daripada tiada kepada ada. Tidak. Bahkan apa yang dia buat ialah dia mengambil apa perkara-perkara yang Allah telah ciptakan, besi, apa lagi, bahan-bahan yang Allah telah ciptakan dalam alam ini, dia cantum, dia ubah suai, dia buat sesuatu padanya, maka jadilah robot tersebut. Itu makna mencipta bagi manusia. Bila kita guna perkataan mencipta bagi manusia, itu maknanya dia bukan mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada, tak. Yang mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey? Ni kena faham betul-betul. Maka sama ada sekecil-kecil makhluk sampailah kepada sebesar-besar makhluk, semuanya merupakan ciptaan Allah. Az-zarrah yang ia merupakan makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Zarrah ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada cahaya matahari yang masuk melalui tingkap, tuan-tuan akan nampak pada cahaya itu habuk-habuk yang berterbangan. Itu dinamakan sebagai zarrah. Zarrah ini merupakan makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Itu diciptakan oleh Allah. Begitu juga yang lebih kecil daripada zarrah, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, juga ciptaan Allah. Sehinggalah kepada sebesar-besar makhluk, iaitulah Al-Arash, Allah jualah yang menciptakannya. Al-Arash itu tuan-tuan, ia bentuk Arash itu seperti katil, 4 segi, dan ada 4 tiang bagi Arash. Setiap tiang Arash itu ada malaikat yang menanggungnya. Pada saat ini, pada saat sekarang ini, setiap tiang Arash itu ditanggung oleh satu malaikat hamalatul arsy, malaikat penanggung Arash. Maka menjadikan 4 malaikat yang menanggung Arash pada saat sekarang ini. Di akhirat nanti,
bilangan malaikat yang menanggung arasy ini akan bertambah. Setiap tiang itu akan ada 2 malaikat yang menanggung arasy, maka menjadikan 8 malaikat yang menanggung arasy di akhirat kelak. Sekarang ni 4 sahaja, di akhirat nanti 8 malaikat yang menanggung arasy. Al-Arash ialah makhluk yang paling besar dari sudut saiz. Warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya seluruh langit dan bumi jika nak dibandingkan dengan saiz Al-Kursi yang ia berada di bawah Arash. Al-Kursi itu merupakan satu makhluk yang Allah ciptakan yang ia terletak di bawah Arash. Nabi kata seluruh langit dan bumi dari sudut saiz jika nak dibandingkan dengan Al-Kursi itu, maka ibarat sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Itu perbandingan seluruh langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan Al-Kursi. Sambungan hadis yang sama, Nabi kata Al-Kursi apabila dibandingkan dengan Al-Arash, Al-Kursi itu pula hanyalah umpama sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Maka Al-Arash itu ialah makhluk yang paling besar dari sudut saiz dan ia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Seperti berenangnya ikan, perbuatan berenangnya ikan di dalam lautan, gugurnya daun-daun daripada pohon-pohon, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, gerakan tangan kita, berjalannya kaki kita, diam-diam kita, percakapan kita, niat-niat hati kita, semua perbuatan yang makhluk lakukan juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pencipta bagi alam ini selain daripada Allah. Tak boleh kita kata ada pencipta selain daripada Allah, kerana ini menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Wadih? Fahimtum? Jelas? Okey. Kemudian kata pengarang kitab Al-Raziq, iaitu Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala dia Ar-Raziq, Maha Pemberi rezeki. Allah yang menyampaikan rezeki kepada setiap seorang daripada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada setiap seorang daripada hamba-Nya. Apakah itu rezeki? Rezeki ialah sesuatu yang memberi manfaat sekalipun ianya haram. Rezeki ialah sesuatu yang memberi manfaat sekalipun ia haram. Itu dipanggil sebagai rezeki. Maka rezeki termasuk rezeki yang halal dan juga rezeki yang haram. Cumanya rezeki yang haram itu ada dosa padanya, dan hamba yang mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, maka dia berhak diazab di akhirat kelak. Tapi makna rezeki itu apa? Makna rezeki ialah sesuatu yang memberi manfaat, sekalipun ia perkara yang haram. Maka yang menyampaikan rezeki itu siapa? Yang menyampaikan rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah penyampai rezeki kepada setiap seorang daripada hamba-Nya. Kemudian kata pengarang kitab Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Sama ada perkara-perkara yang nyata, yang kita boleh lihat dengan mata kita, yang kita boleh rasa, yang kita boleh apa lagi? Bau. Perkara-perkara yang nyata. Mahupun perkara-perkara yang ghaib, yang kita tak dapat melihat, yang kita tak dapat rasa.
maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara tersebut, sama ada yang nyata maupun perkara yang ghaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu azali dan abadi, iaitu ilmu Allah itu tanpa ada permulaan baginya dan tanpa pengakhiran. Segala sifat Allah itu azali dan abadi, tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Ilmu makhluk, ilmu kita ada mulanya dan ada akhirnya. Masalan, kita belajar dan tak pernah tahu tentang sesuatu perkara. Bila kita belajar, baru kita tahu tentang perkara tersebut. Maka itu permulaan ilmu kita tentang perkara tersebut. Bila kita lupa tentang ilmu tersebut, maka ia hilang. Itu pengakhiran bagi ilmu tersebut. Itu bagi makhluk. Ilmu kita ada permulaan dan ada pengakhiran. Adapun ilmu Allah itu azali dan abadi, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dan ilmu Allah itu sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ilmu Allah itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ilmu kita bertambah, lagi banyak kita belajar, lagi bertambah ilmu kita. Dan ilmu kita berkurang, bila kita dah tinggalkan belajar, dah lupa banyak, maka ilmu kita berkurang. Itu perbezaan ilmu manusia dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah perkara-perkara yang sedang berlaku, apakah perkara-perkara yang telah berlaku, dan apakah perkara-perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan Allah juga Dia mengetahui apakah perkara-perkara yang tidak akan berlaku. Kalau ia berlaku, Allah tahu macam mana ia akan berlaku. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, yang mana mafhumnya orang-orang kafir mereka orang-orang kafir mereka minta untuk dihidupkan semula di atas dunia ini kerana mereka mahu beramal. Perkara ini tidak akan berlaku. Allah tidak akan hidupkan semula mereka untuk mereka beramal, tidak. Perkara tersebut tak akan berlaku. Tapi Allah sebut dalam ayat itu mafhumnya, kalau perkara itu berlaku, macam mana ia berlaku? Iaitu kalau mereka dihidupkan semula sekalipun, mereka tetap tidak akan beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala Dia tahu apakah perkara-perkara yang tak akan berlaku. Kalaulah ia berlaku, Allah tahu macam mana ia akan berlaku. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu merangkumi segala sesuatu. Dia tahu tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Dia tahu tentang ciptaan-ciptaannya secara detail, secara terperinci. Kita, hamba, diri kita sendiri tak tahu tentang diri kita sepenuhnya, kesemuanya. Contoh, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, berapa bilangan helaian rambut yang berada di atas kepala tuan-tuan? Ada siapa yang boleh bagi tahu? Berapa helaian rambut yang berada di atas kepala dia sendiri? Kalau botak licin, bolehlah bagi jawapan kan? Tapi macam mana pula dengan helaian bulu-bulu yang ada pada badan dia? Dia sendiri tak tahu berapa helaiannya. Jawapannya kita tak tahu. Walaupun diri kita, tapi kita sendiri tak tahu berapa helaian rambut yang berada di atas kepala kita, ataupun berapa helaian janggut kita, ataupun bulu-bulu yang berada di atas badan kita. Kita sendiri tak tahu. Ini bukti bahawasanya bukan kita yang menciptakan diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita.
pencipta, dia tahu ciptaan dia secara detail. Dia tahu ciptaan dia secara detail. Maka jelas bahawasanya kita bukan pencipta bagi diri kita. Sama juga dengan ibu ayah kita. Kalau kita tanya ibu ayah kita, ayah-ayah ataupun emak-emak, tahu tak berapa helai rambut yang berada atas kepala saya? Mereka tak tahu. Sebab bukan mereka yang ciptakan kita. Baik. Maka itu tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata pengarang Al-Qadir, yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala, dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang mampu, yang boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat kuasa Allah, Allah mencipta, mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan al-fa'alul lima yurid, maha melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Ini berkaitan dengan sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung baca. Qala al-muallif rahimahullah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala yang dikehendaki oleh Allah pada azal pasti akan terjadi, dan segala apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal pasti tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala, dia bersifat dengan berkehendak. Dia maha berkehendak. Apa jua yang Allah kehendak pada azal untuk berlaku, pasti perkara tersebut akan berlaku. Dan apa jua yang Allah tak kehendak pada azal untuk berlaku, pasti perkara tersebut tidak akan berlaku. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendak bagi seseorang untuk hidup dalam keadaan yang kaya di atas dunia ini, maka pasti dia akan jadi kaya di dalam dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendak seseorang untuk menjadi kaya di dalam dunia ini, walaupun dia ada banyak sijil master ataupun sijil PhD, ataupun dia buat macam-macam bisnes, dia pasti tak akan jadi kaya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Apa yang Allah kehendak pasti akan berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendak pasti ia tidak akan berlaku. Kalau seluruh manusia berkumpul mengelilingi kita untuk memudaratkan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendak mudarat kepada diri kita daripada mereka, maka nescaya mereka tidak mampu untuk mudaratkan kita. Walaupun semua gangster dalam dunia ini berkumpul keliling kita, tapi kalau Allah tidak kehendak mudarat pada kita, kita tak akan dapat apa-apa mudarat daripada mereka. Kalau orang yang sakit kritikal, ataupun orang yang sakit, orang yang sakit kritikal lah. Kalau orang yang sakit kritikal, semua doktor dalam dunia berkumpul untuk merawat penyakitnya, kalau Allah tidak kehendak kesembuhan pada orang itu, maka nescaya dia tidak akan sembuh. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat yang pengarang kitab sebut ini, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, ini warid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mengajarkan anak-anak perempuan baginda lafaz ini, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa jua yang Allah kehendak pada azal untuk berlaku, pasti akan berlaku, dan apa jua yang Allah tidak kehendak pada azal untuk berlaku, pasti tidak akan berlaku. Tuan-tuan, tentang perkara ini, tentang sifat kehendak Allah ini,
kalau seseorang faham, kalau seseorang betul-betul faham tentangnya, maka orang itu dia akan berasa lega ataupun berasa tenang hidup di atas dunia ini. Contoh, dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki, kita tahu Allah Subhanahu wa taala dia telah tetapkan rezeki kepada setiap seorang daripada hamba-Nya. Allah telah tetapkan pada azal, telah kehendak pada azal apakah rezeki bagi orang sekian. Orang yang faham tentang takdir Allah, orang yang faham tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup di dalam dunia ini dengan tenang. Dia tahu apa yang Allah kehendak untuk dirinya, pasti dia akan dapat. Kalau Allah kehendak rezeki itu untuk dirinya, pasti dia akan dapat. Lambat laun dia akan dapat juga. Dia akan tenang. Dan bila dia nak sangat sesuatu, dan dia tidak dapat, bila dia ingat tentang makna kehendak Allah ini, dia tahu apa yang Allah tidak kehendak pada azal bagi diri dia, pasti dia tidak akan dapat. Maka dia juga akan tenang. Dia tahu, oh, Allah tidak kehendak bagi aku untuk mendapatkan perkara itu, maka aku redha. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, aku redha. Orang yang faham tentang sifat kehendak Allah, tentang sifat takdir Allah, maka hidupnya akan tenang di atas dunia ini. Seperti yang kita telah sebut sebelum ini, golongan Mu'tazilah mereka bercanggah dalam isu takdir Allah, isu kehendak Allah. Tadi kita sebut Mu'tazilah, antara kepercayaan mereka ialah mereka mempercayai bahawasanya hamba mencipta perbuatan mereka sendiri. Yakni dalam erti kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Yakni pada azal Allah tidak kehendak bagi perbuatan-perbuatan hamba. Kalau hamba itu melakukan membuat satu perbuatan, bagi golongan Mu'tazilah, perbuatan yang hamba buat itu bukan ciptaan Allah dan Allah tidak kehendak perkara tersebut berlaku. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini menjadikan ada sesuatu dalam alam ini yang berlaku bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia yang menciptakan segala sesuatu. Ini menjadikan bahawa ada sesuatu yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Golongan Mu'tazilah ini, mereka dengan kepercayaan mereka ini, akidah yang mereka bawa ini merupakan akidah yang batil, yang sesat. Hendaklah seseorang menjaga dirinya dan ahli keluarganya daripada terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Pada zaman kita sekarang ini, masih ada lagi sebahagian manusia yang berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Ada satu kelompok pada zaman kita sekarang, mereka dinamakan ataupun menggelarkan diri mereka sebagai Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir, pengasas mereka ialah seorang lelaki daripada Palestin, namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab yang dia karang, iaitu Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, dia sebut bahawa hamba mencipta perbuatan mereka sendiri, bukan Allah. Ini jelas secara nyata akidah Mu'tazilah yang kita sebutkan tadi. Ini menjadikan adanya sekutu bagi Allah dalam alam ini. Tadi kita sebut tentang golongan Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir dari sudut akidah mereka mengikut fahaman Mu'tazilah. Mereka percaya bahawasanya hamba mencipta perbuatan mereka sendiri, yang mana ini menjadikan banyak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menatijahkan syirik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan Mu'tazilah ini, golongan Hizbut Tahrir ini,
dari sudut perkara lain juga mereka ada perkara-perkara yang pelik. Golongan Hizbut Tahrir, antara fatwa mereka yang pelik ialah mereka membenarkan bersalaman antara lelaki dan juga wanita yang ajnabiyah. Bagi golongan Hizbut Tahrir, boleh bersalaman antara lelaki dan perempuan yang asing, yang ajnabiyan. Bagi mereka boleh. Lebih parah lagi, mereka mengatakan kalau seseorang ini nak bermusafir, maka boleh dia bercumbu dengan wanita ajnabiyah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini antara fatwa pelik yang disebut ataupun yang dikeluarkan oleh golongan Hizbut Tahrir. Ada lagi, mereka mengharamkan perempuan memakai baju kurung. Mereka mengharamkan perempuan memakai baju kurung kerana bagi mereka baju kurung ini boleh mendatangkan fitnah. Bagi mereka, pakai baju kurung ni boleh mendatangkan fitnah. Yang kelakarnya, mereka kata pakai baju kurung bagi perempuan boleh tak datangkan fitnah, tapi bersalaman antara lelaki dan perempuan yang ajnabiyah itu tidak mendatangkan fitnah bagi mereka. Sehingga kan mereka kata boleh bercumbu apabila nak bermusafir, kerana bagi mereka itu adat perkara yang biasa bagi manusia. Bagi mereka itu tidak mendatangkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi pakai baju kurung bagi mereka itu mendatangkan fitnah. Na'udzubillah. Ini antara kesesatan-kesesatan golongan Hizbut Tahrir. Mereka ini kalau di Selangor, mereka bertapak di Bangi. Ada center mereka di Bangi. Ada center mereka di Bangi. Kadang-kadang mereka pergi ke masjid-masjid ataupun surau-surau mengedarkan risalah mereka. Tapi sebenarnya golongan Hizbut Tahrir ini, kalau di Selangor dah ada fatwa rasmi bahawa golongan Hizbut Tahrir ini adalah golongan yang sesat. Ada, boleh cek dekat internet, fatwa Selangor tentang Hizbut Tahrir ada. Mereka adalah golongan yang sesat. Juga fatwa daripada negeri Pahang dan selain daripada itu ada. Boleh cek dekat internet, ada. Maka Hizbut Tahrir merupakan golongan Mu'tazilah pada zaman kita sekarang. Maka hendaklah kita berjaga-jaga. Kalau ada di kalangan mereka yang cuba edarkan risalah di masjid ini, maka sekat mereka. Bagi tahu kepada mereka, kalau kamu teruskan, kami akan report kepada Jabatan Agama Islam. Jangan biarkan mereka menyebarkan fahaman mereka. Mereka ini menggunakan slogan. Mereka menggunakan slogan untuk menegakkan khilafah Islam. Logo mereka, kalau tuan-tuan tengok, logo seorang pemuda yang pegang panji Islam yang menaiki kuda. Jangan terpengaruh dengan perkara tersebut. Jangan terpengaruh dengan slogan mereka. Jangan terpengaruh dengan logo mereka. Pada hakikatnya mereka adalah Mu'tazilah pada zaman moden. Mereka mempercayai bahawasanya hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, penting sangat untuk kita mantapkan masyarakat kita dengan ilmu akidah. Kalau masyarakat tidak mantap dalam ilmu akidah, tidak jelas apakah akidah yang benar, datang golongan Mu'tazilah yang membawa kesesatan, yang cuba menyebarkan akidah yang merosakkan iman. Bayangkan apa jadi kepada anak muda yang jahil, tidak belajar ilmu akidah, yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan slogan nak tegakkan khilafah Islam, nak tegakkan undang-undang Islam. Pastinya anak-anak muda mudah terpengaruh dengan mereka. Sedangkan mereka ini membawa ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran. Maka sangat-sangat penting untuk kita, bagi generasi kita betul-betul faham ilmu akidah. Terapkan ajar sifat 20 kepada anak-anak pada generasi akan datang, bagi mereka faham betul-betul, supaya menjadi perisai bagi diri mereka
daripada terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang sesat seperti golongan Mu'tazilah ataupun Hizbut Tahrir pada zaman kini. Baik, kita berhenti sampai sini sahaja untuk malam ini. Perbahasan tentang sifat kehendak Allah ini belum habis. Kita akan sambung pada pengajian yang seterusnya. Banyak lagi perkara yang kita nak sentuh dalam perbahasan makna sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Di awal tadi saya kata mengenai penciptaan. Jadi kalau sudut bahasa di Malaysia lah, bahasa Melayu lah kita ya, kita mungkin kurang bahasa. Jadi ciptaan Allah tu ciptaan lah kan. Manusia juga dia katakan mencipta. Kita cipta ni. Jadi bahasa tu soalan sama lah. Adakah dia bahasa Arab ada khusus? Kalau cipta Allah tu bahasa ini. Kalau manusia mencipta bahasa ini. Kekayaan bahasa maksudnya ada. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan perkataan khalaqa, mencipta. Perkataan khalaqa dalam bahasa Arab, ia maknanya mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada yang ia khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab kita tak guna perkataan khalaqa bagi manusia. Kita tak kata syakhsun yakhluqu syai'an. Tak. Kita tak kata kita tak guna perkataan khalaqa dalam bahasa Arab untuk sandarkan kepada makhluk ataupun manusia, tak. Khalaqa maknanya khas bagi Allah Subhanahu wa taala, mencipta iaitu mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Hanya dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Melayu kita guna perkataan mencipta bagi Allah dan kita guna juga perkataan mencipta bagi manusia. Tapi kena faham ini sama dari sudut lafaz tapi berbeza dari sudut maknanya. Dan kalau boleh tinggalkan. Maka perkataan mencipta dalam bahasa Melayu ni kalau kita gunakan pada Allah, maka maknanya mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Kalau manusia bukan itu maknanya, tapi yang saya sebutkan tadi, dia mengambil apa yang ada, dia ubah suai, cantum dan sebagainya. Itu makna mencipta bagi manusia. Ustaz ada beritahu tadi perbuatan ciptaan, Allah mencipta perbuatan. Okey, ada satu ayat Al-Quran dalam maksudnya hidup ini hanyalah permainan dan sandiwara saja. Allah tahu apa yang lepas, apa yang akan berlaku. Jadinya banyak cerita-cerita dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Adam, contohnya apa yang berlaku pada Nabi Adam. Lepas tu semasa Nabi Musa nak lintas sungai, Allah pun akan tahu. Allah tahu bahawa hukum laut tu dia akan, tapi Nabi Musa tak tahu apa yang akan berlaku, tapi Allah tahu. Jadi benda-benda ni Allah dah seolah macam satu cerita. Jadi kita ni buat saja, kita lakonkan saja. Jadi itu yang saya jadi semuanya berlakon. Jadi macam Fir'aun, dia berlakon jahat. Apakah macam ini dia yang dunia ini adakah macam tu? Ya, apakah macam ini? Hidup ni macam ini, ada jahat, ada baik, nanti habiskan cerita seperti yang Allah nak. Apa Naam, Allah Subhanahu wa taala pada azal dia telah kehendak semua perkara yang akan berlaku dalam alam ini. Apa yang akan berlaku daripada awal sampai habis, Allah Subhanahu wa taala telah kehendak
dengan kehendaknya yang azali. Siapa yang akan melakukan ketaatan, siapa yang akan beriman, siapa yang akan melakukan kekufuran, siapa yang akan melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu Wa Taala telah kehendak semua perkara tersebut pada azal. Kita manusia, kita tak tahu apa yang Allah telah tetapkan bagi diri kita. Kita tak tahu adakah Allah tetapkan bagi kita untuk melakukan ketaatan, adakah Allah tetapkan kita untuk melakukan kemaksiatan, adakah Allah tetapkan kita untuk mati dalam keadaan beriman, adakah Allah telah tetapkan kita untuk mati dalam keadaan yang kufur. Wallahu alam, kita tak tahu. Itu pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang hidup di atas dunia ini yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah bebankan ke atas kita taklif. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas kita sesuatu dan mengharamkan ke atas kita perkara-perkara yang tertentu, yakni dosa-dosa. Maka kita sebagai hamba yang mana kita ini ada pilihan bagi diri kita, walaupun kita yakni i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya Allah yang mencipta segala sesuatu, yang kehendak segala sesuatu, tapi ini bukan maknanya hamba tak ada pilihan. Hamba ada pilihan. Bila hamba melakukan sesuatu, itu adalah dengan pilihannya. Maka hamba yang ada pilihannya, maka hamba yang ada pilihan ini, maka sewajarnya macam mana dia hidup di atas dunia ini, hendaklah dia berusaha memilih untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, memilih untuk melaksanakan apa yang Allah telah wajibkan ke atas kita, dan memilih untuk meninggalkan dosa-dosa yang Allah telah larang daripada kita melakukannya. Kalau nak dikatakan bahawa dunia ini adalah lakonan, kita sendiri tak tahu apa yang Allah tentukan ke atas diri kita. Bahkan apa yang kita buat ini, contoh datang ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah, itu adalah pilihan kita. Kita yang memilih untuk datang ke masjid dan tunaikan solat secara berjemaah. Itu adalah pilihan kita. Kita tak tahu dari awal, ini Allah dah tetapkan kita buat sini, maka kita buat saja apa yang Allah tetapkan. Kita tak tahu. Itu daripada pilihan kita. Ustaz. Datang sini, kalau Ustaz kata pilihan saya, kalau Tuhan tak beri hidayah, tapi hidayah, saya tak datang sampai sini juga. Jadi sebenarnya itu pilihan siapa sebenarnya? Okey, sini ada penjelasan yang penting. Tentang sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah kehendak pada azal segala sesuatu, dan hamba itu ada pilihan baginya. Tapi pilihan hamba ini tidak terkeluar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni apa yang kita pilih itu sebenarnya apa yang Allah telah kehendak bagi kita untuk memilih perkara tersebut. Seperti pilihan kita untuk datang ke masjid pada malam ini untuk tunaikan solat secara berjemaah, itu adalah pilihan kita yang mana pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah kehendak pada azal untuk kita pilih datang ke masjid untuk tunaikan solat secara berjemaah. Itu maknanya. Jelas? Kurang jelas? Saya ulang balik, sebab perkara ni penting, tentang takdir ni penting. Secara ataupun khulas ataupun intipati yang penting untuk kita faham tentang takdir Allah, tentang sifat kehendak Allah, satu ialah kita mesti beriman bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang berlaku dalam alam ini yang ia bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, bukan bermakna hamba kita tak ada pilihan bagi diri kita. Apa yang kita buat, contoh perbuatan saya angkat tangan. Perbuatan saya angkat tangan ini adalah dengan pilihan saya. Tapi pilihan-pilihan hamba ini, ia tidak terkeluar daripada kehendak Allah. Pilihan-pilihan hamba ini berada di bawah kehendak Allah. Apa yang hamba pilih, itulah apa yang Allah kehendak pada azal untuk berlaku.
Maksudnya kalau kita pilih, contoh saya pilih untuk angkat tangan, ini bukan maksudnya Allah tak kehendak perkara ini berlaku pada azal, tapi perkara ini berlaku. Tak. Apa yang saya pilih ini, inilah apa yang Allah kehendak pada azal untuk berlaku. Cumanya kita tak tahu yang Allah telah kehendak perkara itu berlaku. Dan semua perkara yang berlaku dalam alam ini, termasuklah keimanan hamba, kekufuran hamba, ketaatan yang hamba lakukan, kemaksiatan yang hamba lakukan, itu juga itu juga termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. yakni keimanan pada diri seseorang, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah kehendak orang itu beriman pada azal. Dan orang yang kufur, orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah kehendak orang itu kufur pada azal. Dan orang yang melakukan ketaatan, yang datang tunaikan solat fardu, Allah Subhanahu wa taala yang telah kehendak pada azal untuk dia melakukan ketaatan tersebut. Orang yang melakukan maksiat, yang melakukan zina, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah kehendak pada azal untuk dia melakukan perkara tersebut. Semua perkara dalam alam ini, sama ada yang baik maupun yang buruk, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tapi ini bukan maknanya hamba tak ada pilihan. Hamba ada pilihan. Hamba yang memilih sama ada untuk beriman ataupun melakukan kekufuran, ataupun hamba yang memilih untuk melakukan ketaatan ataupun maksiat. Tapi pilihan-pilihan hamba ini, ia bukanlah di luar daripada kehendak Allah, tidak. Di luar daripada takdir, tidak. Bahkan ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hamba pilih, itulah apa yang Allah kehendak pada azal. Ini sebenarnya perlu kepada ulangan dan ulangan untuk kita faham. Mungkin orang yang first time dengar, mungkin perlu masa untuk dia faham tentang perkara ini. Tapi yang penting tuan-tuan faham bahawa dalam alam ini segala sesuatu semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada pilihan kita, dan pilihan kita ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada pengajian yang seterusnya kita akan jelaskan dengan lebih detail lagi tentang sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Okey. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mempermudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita, tambahkan ilmu agama kita, kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita husnul khitam, dan himpunkan kita di dalam syurga kelak bersama-sama mereka yang kita kasih dan sayang. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.